kalau dia tanya kamu? Okey. So, kita masih lagi dalam pilih atom. Okey. Apa yang kita belajar sebelum ni, kalau cikgu bagi angka 1, 2, 3, cikgu suruh kamu susun semua huruf dan tak boleh ulang. Ada berapa cara, Abdullah? Kalau bagi awak 3 nombor, iaitu 1, okey, cikgu bagi 1, 2, 3. Okey. Dan cikgu minta susun semua. Lepas tu tak boleh ulang. Ada berapa cara, Abdullah? Abdullah? Idea, ada berapa cara? 6. 6, okey. Macam nak dapat 6 tu? 3 kali 2. Okey. Kamu boleh pakai petua pendarapan, 3 darab 2 darab 1. Kamu boleh gunakan faktorial, 3 faktorial, ataupun kamu boleh pakai pilih atom yang kamu belajar. Ada 3 nombor dipekarkan, saya perlu susun 3. Tak kisah mana satulah, jawapan dia ialah 6. Itu apa yang cikgu senarai di tepi ini. Okey, kalau sekarang cikgu bagi 4 huruf, maka kita ada berapa cara, masih susun semua dan tak boleh ulang. Afiq? 24. Sorry, berapa? 24. Okey, 24 deh. Nak dapat 24, kalau petua pendarapan kita darab 4 di sinilah. Okey, ataupun 4 faktorial, ataupun 4P4. Kita dapat 24. Boleh? Okey. So sekarang apa yang kita akan belajar hari ini ialah cikgu masih bagi contohnya cikgu mula dengan cikgu masih bagi awak 3 nombor, cikgu minta awak susun semua. Macam tadilah kita kata jawapan ada 6. Tapi sekarang cikgu bagi syarat. Okay. Cikgu bagi syarat tambahan. Maksudnya waktu kita nak susun 6 ini, kita tak boleh susun sesuka hati. Cikgu kenakan syarat kepada waktu awak susun. Okey, sebagai contoh cikgu kata susun 3 nombor ini, susun semua, tapi syaratnya nombor yang dikeluarkan itu mesti nombor ganjil. Okey, nombor yang disusun itu mesti nombor ganjil. Cuba tengok 6 nombor yang cikgu susun ini. Okay. Kalau cikgu kata cikgu mesti nak nombor ganjil. So ada berapa cara Akhil? Nombor ganjil tahu kan? Tahu. Dalam satu baris tu ke, teacher? Cikgu susun 6 cara yang kawan kamu sebut itu. So adakah semua ini ialah nombor ganjil? Tak. Tak. Yang nombor ganjil ialah? Satu dengan 3. Okey, 1 dengan 3. Ada lagi? Yang lain semua bukan ganjil. Okey, yang lain tu bukan ganjil lah. 231 ganjil lah. Okey? Ya, Okey. ya. 231, yang keempat tu ganjil tak? Nombor ganjil tak? 231 bukan. Apa maksudnya nombor ganjil? Okey, apa maksudnya nombor ganjil? Bagi saya contoh-contoh nombor ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, sambung. 9, 11, 13, 15, Okey. 18. Okey, you sambung. 213, sambung. 213 lepas tu 312 tu. Okey. 312 ialah nombor ganjil. Macam mana kita nak tahu benda itu nombor ganjil ke tak, bukan nombor ganjil? Lepas 213 ialah apa? Kalau nombor biasa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Okey, cikgu pergi sampai 211, 213, lepas tu sambung.
215. 215, Ha. 217. Okey. Lepas tu 221, 223. Okey, cikgu tulis sekejap. 225, 227, 229. Okey, akhir sambung. 231. 231. Kenapa awak kata 231 bukan ganjil? Ganjil je, ganjil. 231 ganjil lagi. Ada lagi nombor ganjil? Cuba fikirkan. Antara ini ada lagi nombor ganjil. Siapa nampak saya sebut? 321. 321. Sebenarnya kita nak tengok satu nombor itu ialah nombor ganjil ataupun tidak. Macam kita nak tengok dengan cepat ya. Takkanlah macam tadi kita pergi senarai semua macam ini. Boleh bahagi dengan 2. Kita akan tengok dia boleh bahagi dengan 2 ataupun tidak. Dan macam mana kita boleh tahu dengan cepat satu nombor itu boleh dibahagi 2 ataupun tidak? Katakan sekarang, awak tak pakai kalkulator. Cikgu pakai satu nombor sangat besar. 5, 1, 4, 7, 2, 3. Nombor ini boleh dibahagi 2 ataupun tak boleh. Kalau tak pakai kalkulator, you boleh tahu tak dengan cepat? Entah. Oh, you memang tak tahu. Okey, tak apa. Ada sesiapa tahu macam mana cikgu nak tahu nombor ini boleh dibahagi oleh 2 ataupun tidak dengan kadar yang cepat? Tengok pada hujung. Ha? Tengok pada hujung. Tengok paling hujung saja. Okey, you cuba tengok ini. Kalau 3. dia nombor ganjil, dia punya hujung sekali mesti 1, 3, 5, 7, 9. Kita sebenarnya tak payah tengok nombor depan. Kita tengok hujung sekali saja. Hujung sekali saja. Kalau dia ialah nombor ganjil, seluruh nombor ini akan merupakan nombor ganjil. Ya, akhir cikgu bagi satu list lagi. Cikgu nak you tengok dengan cepat ya. Cikgu nak you tengok dengan cepat. Okey, antara cikgu besarkan sikit okey. Okey, ini maksimum cikgu boleh bagi awak. Okey, kamu tengok sini ada 12 nombor Sini satu nombor, satu baris 12 nombor. Sini pun 12. So semua ada 24 nombor Ini sebenarnya ialah susun 4 nombor lah Tadi yang kita kata ada 24 cara punya. Okey, akhir sekali lagi, cuba tengok antara 12 nombor ini yang mana ialah nombor ganjil. Yang list nombor 2. Nombor Lepas 2, tu nombor 5. 5, Nombor 8. 8, Nombor 10, 11, 12. Okey, baris kedua. Cakap juga nombor 1, 2, 3, cikgu boleh faham. Nombor 4. Okey, nombor 4, Nombor 6. nombor 6, 7. 7, 9. 9, 10, 12. 12. Okey. So boleh sebenarnya kita boleh tahu nombor itu ialah nombor ganjil dengan cepat. Kita tengok hujung sekali saja. Kalau dia masih 1, 3, 5, 7, 9, maka dia ialah nombor ganjil. So untuk soalan ni kalau cikgu kata nak nombor ganjil saja ada berapa? Akhir? Kalau nak nombor ganjil ada berapa? 12. Okey, ada 12. Okey. Awak juga. Kalau cikgu sekarang nak nombor genap, Ada 12 lah. macam mana? Kalau sekarang cikgu bagi satu list baru, macam mana awak nak dengan cara cepat awak tahu itu nombor genap atau tidak? Tengok nombor belakang tu nombor genap ataupun tidak. Ya, kita tengok nombor belakang So ini keistimewaan yang ada pada nombor ganjil dan nombor genap kamu boleh tengok nota saya sebab cikgu tak nak move cikgu punya sheet banyak kali. Kamu tengok nota saya pada muka surat. Mana cikgu tulis Okey, pada muka surat 6. Bahagian atas itu. Cikgu tulis itu melibatkan nombor. Nombor genap. Okay? So kita nak tahu itu nombor genap ataupun tidak. Sebenarnya cepat aja. Kita tengok hujung sekali aja. Okay? Asalkan dia 24680 dia ialah nombor genap. Okay? Kalau nak tahu dia nombor ganjil ataupun tidak, kita tengok aja hujung dia, digit terakhir dia 1, 3, 5, 7, 9. Kita terus tahulah. Tak payah kalau cikgu bagi satu nombor sangat besar, keluar kalkulator pergi tekan. Tak payah. Tengok hujung sahaja. Okay? So, apa yang cikgu nak cakap di sini ialah kalau sekarang cikgu bagi 3 nombor,
cikgu bagi 3 nombor dan cikgu suruh kamu susun semua. Kalau cikgu tak kenakan syarat, jawapan kita ada 6 lah. Tapi kalau cikgu kenakan syarat, jawapan kita akan jadi kurang. Contohnya untuk soalan ini, untuk soalan ini tadi kita pilih yang nombor kanji hanya ada 1, 2, 3, 4. So sekarang apa yang kita nak belajar hari ini ialah macam mana saya boleh dapat 4 ini dengan cepat. Bukan pergi senaraikan. 3 nombor, 4 nombor bolehlah kita senaraikan. Kalau sekarang cikgu bagi 5 nombor, alamak 120 cara. Takkanlah awak nak pergi senaraikan 120 cara. Lepas tu baru tengok mana satu ialah dia, mana satu bukan dia kan. So kita ada cara khas untuk buat kerja-kerja ini. So cara ini sebenarnya merupakan nak kata petua pendarapan pun boleh, kamu nak kata dia sebenarnya ialah gabungan apa yang awak belajar sebelum ni, petua pendarapan, faktorial dan MPR pun boleh. Cara macam ini Contohnya untuk soalan ni, kita nak susun 3 nombor. Cikgu buat garis untuk mengingatkan sendiri kita nak susun 3 nombor. Lepas tu kamu tengok syarat yang dikenakan. Contohnya soalan ini cikgu kata, syaratnya nombor yang awak susun tu mesti nombor ganja. Bila cikgu kata dia mesti nombor ganja, kita akan tahu. Nak tahu satu nombor ialah nombor ganja ataupun tidak, sebenarnya bergantung kepada digit yang terakhir sekali. Digit yang terakhir sekali di mana dia juga mesti merupakan digit ganja. Dan oleh kerana nombor yang kita ada hanya 1, 2 dan 3. So antara 3 digit ini yang mana ialah merupakan ganja? Hanan? 1 dan 3. 1 dan 3. So kalau kamu tengok cikgu akan tulis apa yang saya boleh isi di atas garis. Dan berapa cara cikgu akan tulis di bawah untuk membezakan dia. Tapi sebenarnya semua ini tak ada markah. Markah ialah idea terakhir awak. Tapi cara penulisan cikgu macam inilah. So kita akan nampak, untuk memastikan nombor yang saya hasilkan itu ialah merupakan nombor ganja, cikgu punya hujung mesti sama ada masukkan nombor 1 ataupun masukkan nombor 3. So di sini, kita ada 2 cara untuk isi tempat ini. Boleh? Sama ada kita masukkan angka 1 ataupun kita masukkan angka 3. Tengok mula-mula kita ada 3 digit. Sekarang salah satu cikgu telah masuk di digit terakhir. Yang salah satu ini cikgu tak pasti. Cikgu mungkin masukkan digit 1, cikgu mungkin masukkan digit 3. Tapi salah satu telah digunakan untuk masuk. So Hana, sekarang kita ada berapa nombor lagi belum diisi? 1. Cikgu sudah isi 1 tempat di sini. So tinggal lagi berapa cikgu belum isi? 2. Ada 2. Dan ada berapa lagi nombor pada tangan saya untuk diisi di sini? 1. 2. Kenapa cikgu cakap 2? Sebab antara ini 1 dengan 3, salah satu saja cikgu isi di tempat itu, satu lagi tak isi. Contohnya kalau tengok contoh pertama ini. Cikgu masuk 3 di sini. Kalau cikgu masuk 3 di sini, tangan saya ada 2 nombor lagi. Itu 1 ataupun 2. Itu sebenarnya kalau kamu tengok di sini, ada 2 cadangan. Sama ada cikgu isi 1 baru isi 2 ataupun cikgu isi 2 baru isi 1. So di sini, cikgu ada 2 tempat lagi perlu isi dan cikgu ada 2 nombor lagi perlu diisi. Apakah 2 nombor itu? Cikgu sebenarnya tak pasti. Berkandung kepada tadi cikgu nak isi apa di sini. Kalau tadi cikgu isi 3 di sini, maka 2 nombor yang masuk di sini ialah nombor 1 dan nombor 2. Kalau tadi yang cikgu isi di sini ialah nombor 1, maka 2 nombor yang masuk di sini ialah 2 ataupun 3. So itu dia. So maksudnya di sini kita kata kita ada lagi 2 nombor dan yang kita nak susun ada 2 tempat. So sekarang ini kita tengok bahagian ini saja. Cikgu ada 2 nombor. Cikgu tak pastilah, mungkin 1, 2, mungkin 2, 3. Sebab berkandung kepada hujung tadi cikgu nak masuk apa. Dan tempat yang saya nak susun ialah 2. Itu digit depan sekali dan digit tengah-tengah ini. So sekarang cikgu susun semua ke susun sebahagian? Anan?
Cikgu ada 2 nombor, nak susun 2 tempat. Cikgu susun semua ke? Cikgu susun sebahagian. Sebahagian. Ada berapa nombor? Okey, kalau awak kata nak susun sebahagian, sekarang nombor pada awak ada berapa? 3. Satu sudah isi di hujung. Oh, 2. 2. Kemudian yang awak nak susun berapa? 2. 2. Okey, sebenarnya ialah susun semua. Tapi kalau awak tak nampak dia ialah susun semua, awak kata susun sebahagian, awak boleh isi 2P2 pun okey. Sebab kita faham 2P2 maksudnya ialah 2 faktorial. Okey, so di sini kita akan nampak ya, untuk isi 2 di tepang ini, cara kita ialah 2P2. Untuk isi belakang, cara kita ialah 2. So akhirnya kita ada berapa cara? Kita gunakan ketua pendarapan. So tekan kalkulator kejap. 2P2 darab 2. Boleh tak dapat 4? Dapat. Okey, kalau kamu tanya saya, cikgu apa 4 nombor cara itu? Itulah yang tadi kita tip itu. 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1 dan 3, 2, 1. Itulah 4 cara yang dimasukkan. Kalau awak nak tahulah. Okey, sekarang kita pergi kepada yang 4 nombor punya. Okey, tadi kita tahu jawapan kita ialah 12 Tapi sekarang kita nak pakai teknik kaedah pengiraan. Sebab kalau pakai teknik senarai lepas tu pilih itu, untuk nombor sikit bolehlah. Kalau nombor banyak tak boleh. So kita kena buat juga kaedah pengiraan yang sepatutnya. Saya tak boleh bergerak. Okay. So, kalau kamu tengok ini kita soalan ada, cikgu bagi 4 nombor iaitu 1, 2, 3, 4. Cikgu nak suruh susun semua. Kalau cikgu tak kenakan syarat, jawapan kita ialah 24 lah. Tapi sekarang cikgu kenakan syarat. Okay. Nombor yang awak susun itu mesti merupakan nombor ganjil. So, kalau kita pakai teknik tadi, kita tahu jawapan ialah 12. Tapi pengiraan macam mana nak tulis ya? Okay. Irene. Okey, sekarang kita nak susun 4 nombor Kalau cikgu nak tahu dia adalah nombor ganjil, cikgu perlu tengok digit mana untuk tahu dia nombor ganjil ataupun tidak. 1 dengan 3. Okey, dia adalah 1 dengan 3 dan mesti letak di mana? Belakang. Di belakang sekali. So, ada berapa cara untuk cikgu isi ini? Berapa nombor awal satu? Cikgu satu 2. Okey. Cikgu satu tulis 2 nombor di sini, maksudnya ada 2 cara lah. Boleh? 2 cara tapi akhirnya 1 nombor saja cikgu akan masukkan. Kalau kamu tengok sama ada cikgu masukkan angka 3, sama ada cikgu masukkan angka 3 ataupun cikgu masukkan angka 1. Cikgu masukkan angka 1. Salah satu saja akan masuk. Cikgu takkan letak 2 nombor di satu tempat. Di satu tempat Okey. Boleh Lepas itu, lepas tu kita nak fikir tepang ini Kita nak fikir tepang ini. So, digit yang perlu cikgu isi ada berapa? Yang cikgu perlu susun ada berapa? Yang cikgu perlu susun ada berapa? Sambung, Irene. Yang cikgu perlu susun, belakang cikgu selalu letak 1 nombor. So, tinggal lagi berapa nombor cikgu perlu susun? Irene? Cuba tak apa. Irene? Cikgu ada 4 digit. Kemudian sekarang cikgu sudah susun 1 nombor di digit terakhir. So tinggal berapa lagi nombor cikgu, berapa tempat lagi cikgu kena letak nombor? 3. 3. Iaitu tempat ini tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga. Ada 3 tempat lagi cikgu perlu susun Ada 3 tempat lagi. So next yang awak kena fikir pula, awak ada berapa nombor untuk susun di tempat ini? Mula-mula cikgu bagi awak 1, 2, 3, 4. Sorry. Adin cakap apa?
Ada tiga. Ada tiga. Ada tiga, okey? Ada tiga. So, apa maksudnya tiga ini? Maksudnya macam ini. Katakan kalau sekarang cikgu sudah pilih nombor tiga, cikgu sudah pilih nombor tiga di digit terakhir ini, maka di tempat ini cikgu mungkin boleh isi 1, 2 ataupun 4. Kalau kamu tengok ni, awak nampak di sini 1, 2, 4, 1, 4, 2, 2, 1, 4, 2, 4, 1, 4, 2, 1. Itulah nombor yang cikgu boleh susun. Dalam susunan yang berbeza lah. Okay. Kalau cikgu pilih 1 sebagai hujung terakhir kita, maka depan cikgu mungkin boleh susun 2, 3 ataupun 4. Kalau kamu tengok yang cikgu garis ini, yang digit terakhir tu cikgu pilih 1. Kalau kamu tengok ni, cikgu boleh susun 2, 3, 4 dalam susunan yang berlainan lah. Tapi 2, 3, 4 yang cikgu susun. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Boleh So Irene, ini cikgu susun semua ke cikgu susun sebahagian untuk cikgu bulat biru itu? Apa dia teacher? Susun semua. Internet saya slow. Sekarang, Internet saya slow tadi. So suara saya terputus-putus ya? Okay, tak apa. Cikgu tukar orang supaya senang sikit ya. Okay, Syifa. Ya. Okay. So kalau kamu tengok di sini untuk cikgu bulat biru itu nombor yang ada pada saya ada 3 lah. Mungkin 1, 2, 4, mungkin 2, 3, 4. Tak pasti sebab dia bergantung kepada apa yang cikgu letak di hujung sekali. Dan tempat yang cikgu nak isi tu iaitu digit kalau ikut nombor kita kata digit puluh, digit ratus dan digit ribu. So sekarang soalan saya nak susun semua ke saya nak susun sebahagian? Semua. Semua. So berapa yang kena susun? 3. 3. So kita akan tulis apa? Apa formula dia? Kalau saya susun semua dan nak susun ialah 3. Formula? Maksud saya 3P3. Okay. So kamu boleh tulis 3P3, kamu pun boleh tulis 3 faktorial bergantung kepada kamu. Sama je jawapan dia. Okay. So belakang ialah 2. So cara awak tulis jawapan 3P3 darab 2. Ini maka untuk kaedah, dan kalau kamu tekan kalkulator, okay, Syifa cuba tekan, boleh tak dapat 12? Boleh. Okay. So boleh. So soalan pilih atau kalau dia melibatkan syarat, apa yang awak perlu buat ialah awak kena fikirkan macam kesan dia kepada nombor kita. Contohnya kalau nombor ganjil, kesannya ialah digit akhir kita mesti merupakan digit ganjil. So kita akan settle ini dulu. Sini ada berapa cara. Lepas tu baru kita fikir kawasan-kawasan yang tak ada syarat. Okay. So cikgu bagi kamu tengok berapa contoh lagi ya. Okay. So kita tengok contoh pertama ini. Okay. Cari bilangan nombor cara nombor 4 digit. Cikgu nak tentukan 4 digit. Daripada digit yang cikgu bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cikgu bagi awak agak banyak Lepas tu cikgu kata digit yang bentuk itu mesti merupakan nombor ganjil. Dengan keadaan tiada digit boleh berulang tiada digit yang berulang. Sebab kamu kena faham bila awak pakai saja M factorial, awak pakai saja MPR, dia punya syarat mesti tak berulang. Okay. M factorial dengan MPR bezanya ialah satu susun semua, satu susun sebahagian. Okay, kita tengok soalan ini ya. Okay, ada orang baru masuk ke? Kejap. Kalau tidak, cikgu nak ulang balik lah. Itu saja orang yang ada. Ada orang baru masuk. Oh, sudah ramai masuk. Kejap, cikgu tengok sikit siapa orang tu. Okay, kejap ya. Amirul nanti habis kelas you stay sikit deh sebab jawapan awak ada salah sikit dah. Yeah. Okay, tak apalah. Cikgu seorang lagi miss tak apa sebab nak cepat. Biarkanlah. Okey, balik pada soalan saya. Okey, Abdullah.
Masih tak ada suara. Amirul? 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 Tak ada suara. Pakis? Pakis? Teacher. Okay, kita cuba. Okay, kalau kamu tengok contoh satu ni ada dalam modul kamu. Okay, cikgu sebenarnya perlu susun berapa nombor? Hasil saya ada berapa nombor? 7. Cari bilangan cara nombor 4 digit yang boleh dibentuk. Baik. Ini ada 4 dia. Kalau kamu tak tahu cikgu, saya pun tak tahu apa ada berapa nombor. Cuba fikirkan soalan ini. Cikgu suruh awak bagi saya satu sampel. Bagi saya satu sampel. Nombor 4 digit yang dibentuk daripada digit-digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagi saya satu sampel. Bagi awak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian awak nak bentukkan satu nombor 4 digit dan mesti nombor ganjil dan tak berulang. Bagi saya satu sampel. Oh, maksud saya. Contohnya tadi, okay, kalau cikgu kata bagi satu sampel, cikgu 3, 2, 4, 1. Cikgu 4, 2, 3, 1. Itulah maksudnya sampel. Okay, bagi saya satu sampel. Ya. Cikgu tak suruh awak kira lagi. Bagi saya satu sampel. Okey, saya pakai contoh. Cikgu boleh tulis, okey, 7, 4, 3, 1. Cikgu ambil nombor daripada nombor yang dia bagi. Lepas tu cikgu hanya bentukkan nombor 4 digit. Dan nombor ini ialah nombor ganjil. Dan di dalam itu tak ada nombor yang berulang. Itu maksud saya. Faham? Faham. Bagi satu contoh lagi. 1, 2, 3, 4. Kalau 1, 2, 3, 4, nombor 4 digit berulang betul. Tapi dia bukan nombor ganjil. Yang lain? 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2, 3 boleh. Okey ya. So, cikgu nak suruh kamu bagi saya satu sampel. Okey, cikgu nak suruh kamu bagi saya satu sampel. Sebenarnya tujuannya supaya awak tahu bila saya nak jawab soalan ini ada berapa nombor saya perlu isi. So kalau kamu tengok di sini awak bagi saya 1, 4, 2, 3, maka awak fahamlah ada 4 nombor saya perlu isi. Itu tujuannya cikgu minta sampel. Sebab kalau dia blur, tak tahu cikgu nak macam mana nak mula. So fikir satu sampel, daripada sampel tu kita fikir, oh ini ada 4 nombor. So saya perlu isi 4 nombor. Okay, so sekarang kalau kamu tengok soalan ini, dia ada syarat dia lah. Dia mesti nombor ganjil. Tadi kita sudah kata, kalau nombor ganjil, kontrol dia ialah di digit akhir ini. So untuk soalan ini, apakah nombor yang cikgu boleh letak di belakang ini? Apa dia? 1 atau 3. 3. Itu saja. Okey, itu saja. 1 dan 3. Nombor lain tak boleh. Boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cikgu hanya boleh masuk satu di sini. 7. 7. Ada lagi? 5. 5. Okey. Saya boleh masukkan 1, 3, 5, 7. So ada berapa cara untuk cikgu masukkan nombor di hujung sekali? Di sini ada berapa cara? 4 cara. Boleh ya? Okey. Sekarang kita tengok depan kita tengok depan pula. So kamu kena fikirkan, okey sekarang mula-mula saya ada 1, 2, okey saya ada 7 digit dia bagi saya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ada 7 digit. Sekarang antara 1, 3, 5, 7 salah satu cikgu sudah letak di digit terakhir. Cikgu sudah letak di digit terakhir. Maka soalan saya sekarang, tangan saya ada berapa digit lagi? Mula-mula saya ada 7. Okey, sorry. Tak dengar. Apa tadi? Apa tu saya kata? 3 kot. Tak? Kamu nampak gambar, nampak muka cikgu?
Nampak? Cuba tengok Mula-mula kita ada 7 digit. Nampak tak jari saya? 7. Nampak? Boleh. Saya ada 7 digit. Tengok saya cakap. Okey, cikgu ada mula-mula kita ada 7 digit iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang antara 1, 3, 5 dan 7. Salah satu cikgu hanya akan masuk satu digit di hujung sekali walaupun ada 4 saya boleh pilih. Tapi akhirnya cikgu hanya akan pilih salah satu untuk masuk di digit terakhir. Mungkin 1 saya masukkan, mungkin 3 saya masukkan, mungkin 5 saya masukkan, mungkin 7 saya masukkan. Tapi salah satu cikgu telah masuk di hujung sekali. So tangan saya ada berapa nombor lagi? 6. 6. Cikgu masih ada 6 digit lagi sebab cikgu masuk belakang walaupun ada 4 syarat tapi akhirnya 1 nombor saja boleh masuk di situ. So tangan saya masih lagi ada 6 digit pada saya. Macam cikgu cakap, kalau awak masuk belakang itu ialah 3, maka apa lagi 6 nombor yang ada pada saya? Okey, masuk kalau ialah 3, maka apa 6 nombor yang ada pada saya iaitu 1, 2, 4, 5, 6, 7. Okey. Kalau nombor terakhir yang saya masuk ialah digit 1, maka 6 digit yang ada lagi pada saya ialah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu maksudnya. Okey, ruangan yang cikgu nak masuk ada berapa lagi? 3. 3, iaitu cikgu perlu masuk kawasan ini. Okey, cikgu perlu masuk kawasan ini dan kawasan ini. So soalan saya, cikgu nak susun semua ke cikgu susun sebahagian? Sebahagian. Sebab kenapa cikgu tanya soalan ini? Sebab kalau jawapan awak adalah susun semua, maka awak akan fikirlah berapa faktorial. Okey. Kalau jawapan kamu ialah cikgu susun sebahagian, maka awak akan fikirkan MPR. Apakah M saya, apakah R saya? Itu kenapa cikgu selalu akan tanya awak susun semua ke susun sebahagian. Boleh ya? So awak kata ialah susun sebahagian. Maka apakah P kamu? Awak ada berapa nombor nak susun? Semua ada berapa nombor perlu susun? Yang ada pada awak, sorry. N awak. 6. Sorry, sekali lagi. Cikgu tak dengar je. Cuba saja, salah tak apa, cikgu terangkan. 6 ke teacher? 6. Okay. Kita ada 6 nombor perlu disusun dan berapa nombor akan susun keluar? Apakah R awak? Apa dia? Sebab NPR kita perlu tahu N, kita perlu tahu R. Apakah R awak? 3. Okay. So untuk jawab soalan ini, jawapan dia ialah ini ya. 6P3 darab 4. Ini yang awak perlu tulis dalam latihan kamu ataupun dalam exam nanti. Lepas tu baru keluar kalkulator, tekan tulis jawapan. So apa jawapan dia? 80. 60 400. 400. 80. 80. Okay. Ada orang tak tahu macam mana tekan? 6P3 darab 4, okay, jawapan 480. Cikgu tak semak jawapan ya. Takkanlah tekan kalkulator salah. Salah cakap dengan saya. Okay. So itu maksudnya soalan yang ada syarat. Cikgu balik ke atas lagi. Okay. So tadi cikgu bagi contoh ialah nombor genap dan nombor ganjil. Biasanya yang melibatkan nombor, cikgu boleh tanya berapa lagi. Contohnya cikgu boleh tanya awak gandaan. Okay. Di mana cikgu kata nombor yang dibentuk itu mesti nombor gandaan 2. So kalau nombor gandaan 2 sebenarnya sama masuk dengan nombor genap. Sebab nombor gandaan 2 ialah nombor yang boleh dibahagi oleh 2. Nombor yang boleh dibahagi oleh 2 ialah nombor genap. So awak akan tengok syarat dia sama macam nombor genap. Digit akhirnya ialah 24680. Sama dengan ini. Digit akhir dia ialah nombor genap. So gandaan 2 dengan nombor genap, apa yang kita nak tengok serupa. Tapi kalau cikgu tanya gandaan 5, maksudnya kita punya digit akhir itu ialah 5 dan 0. Kalau kamu tengok sifir darab 5 tu, 1 kali 5, 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10, 3 kali 5, 15, 4 kali 5, 20, 5 kali 25, 30, 35. Kalau kamu tengok hujung dia,
mesti 5 kosong. Tak ada nombor lain. Nombor lain dia tak boleh dibahagi oleh 5. Kalau gandaan 10, kita tengok digit akhir dia mesti kosong. Okey, di sini awak akan tengok cikgu tidak akan tanya awak gandaan 3, gandaan 4, gandaan 6, cikgu tak boleh tanya awak sebab kalau kamu tengok gandaan 3, okey, 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, kalau kamu tengok cikgu tulis sini. So, gandaan 3 kalau kamu tengok dia tak ada pattern dia. Dia punya hujung sekejap mungkin 3, 6, 9, 2, 5, 8 macam semua nombor mungkin. 1, 2, 3 kan semua nombor mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kosong. Semua nombor mungkin. Dia tak ada cara cepat. Kalau cikgu bagi satu nombor besar kepada awak, contohnya 5,678. Adakah ini merupakan gandaan 3? Kita tak ada, sebenarnya ada, tapi kita tak boleh macam gandaan 2, gandaan 5. Tengok belakang, okey 8, kita terus tahu, oh ini ialah gandaan 3 ataupun tidak. Kita akan keluarkan kalkulator kira, 5, 6, 7, 8, bagi 3. Jawapan kita nombor bulat ke ada perpuluhan? Kalau ada perpuluhan, oh maksudnya dia tak boleh dibahagi. So, kalau cikgu nak tanya gandaan, biasanya cikgu akan tanya gandaan 2, gandaan 5, gandaan 10. Dan dia, cikgu biasanya kata dia punya kontrol ialah digit terakhir dia. Kalau gandaan 2, terakhir dia mesti 2, 4, 6, 8, kosong. Kalau gandaan 5, belakang mesti 5, kosong. Kalau gandaan 10, belakang mesti kosong. Okey? Dan cikgu boleh tanya lagi. Okey, nombor 4 digit yang dibentuk itu mesti lebih besar daripada satu nilai. Sebagai contoh, kita balik kepada ini ya. Kita balik kepada ini, kejap. Cikgu padam, cikgu mula sekali lagi ya. Kejap Okay, kamu tengok ini ya. Semua ada 12, 4 nombor di mana kalau cikgu bagi 4 digit, cikgu bagi 4 digit dan cikgu suruh susun semua. Okay, kalau susun semua di sini maksudnya cikgu akan susun 4. Cikgu akan bentukkan nombor 4 digit lah. Nombor 4 digit Okay, sekarang cikgu kenakan syarat. Okay, nombor 4 digit itu mesti melebihi 3,000. Cikgu tak mungkin tanya dia mesti melebihi 300 sebab nombor 4 digit automatik dia akan melebihi 300. Tengok nombor yang senarai di sini. Dia sudah ada 4 digit kan? Dia tak mungkinlah kecuali angka depan kita ialah kosong. Okay? Kalau tidak, dia mesti melebihi 1,000 pun. Dia mesti melebihi 1,000. So biasanya cikgu akan pilih nombor contoh inilah melebihi 3,000. Kalau kamu tengok, okay, yang melebihi 3,000 baris pertama ni semua kurang. Baris ini baru melebihi, baris ini baru melebihi 3,000. Dan macam mana cikgu nak tahu dengan cepat benda ini melebihi 3,000 ataupun tidak? Kali ini awak akan tengok kontrol dia di depan. Kontrol dia di depan. Asalkan cikgu nampak nombor ini lebih besar daripada 3 ni, cikgu tahulah yang belakang itu tak kisah cikgu letak apa pun, nombor itu akan melebihi 3,000. Kalau cikgu tengok nombor tepang ini baru 1, ini maksudnya nombor saya 1,000 lebih aja, 1,000 lebih, maksimum pun 1,999, itu pun sudah ada digit berulang, dia tak akan melebihi 3,000. Kalau dia mula dengan 2, nombor paling besar saya boleh fikir 2,999, tak sampai 3,000, itu pun angka 9 tak dipekarkan dalam soalan ini dan 9 sebenarnya tak boleh ulang untuk soalan inilah. Okay. So kalau soalan ini dia minta mesti melebihi 3,000, kita faham. Yang kita boleh terima hanya digit tepang itu mesti nombor 3 ataupun lebih. Itu maksud saya dalam ayat ini. Dia kata kalau soalan tanya nilai itu lebih besar daripada N, yang kita perlu tengok ialah digit depan dia. Digit depan dia mestilah nilai N tersebut ataupun nilai lagi besar daripada dia. Contoh tadi cikgu kata ini 3 kan. Cikgu kata dia mesti melebihi 3,000. Melebihi 3,000, maka ini sepatutnya cikgu tak boleh pakai N ya, ada kosong-kosong di belakang lah. Okay. So yang ini mesti 3, 4 ataupun seterusnya. Kalau cikgu kata nombor ini mesti lebih kecil daripada N,000, N berapa kosong tak tahulah, maka kita pun tengok digit depan dia. Digit depan dia, okay, contohnya balik kepada soalan ini, cikgu kata kali ini bukan melebihi, cikgu kata mesti kurang daripada 3,000.
So kita pun tengok digit depan. So kalau kamu tengok digit depan ini sudah 3 dan ke atas, kita akan tahulah nilainya tak akan kurang daripada 3,000 lah. Dia mesti 3,000 ke atas. So kita akan tengok depan dia. Depan dia mesti nombor kurang daripada dia. So sini kalau 3,000, cikgu akan pilih nombor 2, nombor 1. Nombor 2, nombor 1. So kita balik sini. Okey, cikgu bagi contoh lagi. Okey, cikgu bagi contoh lagi. Katakan sekarang, okey, cikgu bagi angka 2, 5, 8, 9 dan 1. Okey, cikgu suruh kamu bentukkan nombor 4 digit. Okey. Kemudian digit tak boleh ulang tak berulang. Cikgu malas satu ayat penuh tak berulang dan nombor itu mesti melebihi 4,000. Okay. Mesti melebihi 4,000. Biasanya kalau cikgu minta nombor 4 digit yang cikgu bagi sini pun 4 digit. Kalau tidak kita agak senang untuk tahu ada berapa. Okey. Siapa ini? Tadi sudah panggil. Faris? Ya, Cik. Okey. Cuba bagi saya satu sampel nombor 4 digit dan digit tak boleh berulang dan nombor itu melebihi 4,000. Lebih 4,000. Daripada 5 digit yang cikgu bagi. Bagi saya satu sampel dulu. Nombor itu mesti nombor 4 digit, tak boleh berulang dan nombor itu kena melebihi 4,000. 5, 1, 2, 3 weh je. Okey. 5, 1, 3, 2. 2. Okey. Cikgu kata tak boleh. Siapa boleh beritahu saya kenapa tak boleh? Cikgu tahu kenapa 5, 1, 3, 2 tak boleh. Dia 4 digit, dia tak berulang. Dia melebihi 4,000 tapi cikgu kata tak boleh. Sebab dia nak gandaan 5. Sebab belakang tu bukan kosong atau 5. Sebab belakang itu Bukan kosong atau 5. cikgu tak ada kandaan 5. Cikgu kata soal yang nombor itu kena melebihi 4,000. Tapi cikgu kata contoh ini adalah salah. Apa kesalahan dia? Sebab ada 3 ke? Ya, sebab ada 3. Cikgu tak bagi awak 3, macam mana awak boleh susun 3 keluar? Faris faham? Faham, Cik. Cikgu baru bagi awak 1, 2, 5, 8, 9 aja. So, edit sikit. Sampel lain. 5, 1, 8. 5182. Baca ini okey. Nombor ini 4 digit dan kita hanya gunakan nombor yang dia bagi kepada kita dan dalam tu tak ada digit berulang dan nombor tu melebihi 4,000. So kalau daripada sini awak nampak dia, kita perlu 4. 1, 2, 3, 4. Kita perlu 4. Okay, sekarang kita tengok syarat yang dikenakan. Nombor itu melebihi 4,000. So tadi cikgu sudah karangkan kalau melibatkan nilai itu mesti melebihi, mesti kurang, kontrol dia di depan. So Faris, apakah digit yang cikgu mungkin boleh letak di tempat pertama ini supaya nanti nombor kita melebihi 4,000? Satu contoh cikgu sudah tengok awak tulis 5. Ada contoh lain? 8. Okey. 5, 8, ada lagi? 9. 9. Ada lagi? Tak ada. Ada. So maksudnya di kawasan ini cikgu ada berapa cara nak isi? 3. 3 cara. Okay. Lepas tu kita tengok belakang. So kalau kamu tengok mula-mula cikgu pekakan 1, 2, 5, 8, 9. Cikgu bagi 5 digit kepada awak pada permulaan. Sekarang antara 5, 8, 9 salah satu cikgu telah gunakan untuk masukkan di digit depan sekali.
So saya ada berapa lagi nombor belum disusun? Tangan saya ada berapa nombor lagi? 2. Mula-mula ada salah satu, sama ada 5, 8 ataupun 9 telah digunakan untuk isi di tepang sekali. So cikgu ada berapa nombor lagi? 2. Kamu nampak muka cikgu? Cuba tengok skrin yang ada muka cikgu, nampak? Nampak. Mula-mula cikgu ada 1, 2, 5, 8, 9. Boleh? Okey, lepas tu 5, 8, 9 salah satu. Cikgu tak boleh masuk 3 serentak. Salah satu cikgu pakai untuk letak di depan sekali. So cikgu ada berapa lagi nombor? 4. 4. Okey, cikgu ada lagi 4 nombor. Okey. Nah, 4 nombor ini cikgu perlu isi di berapa lagi digit berapa lagi belum diisi, perlu disusun lagi. Selepas saya susun di pertama ini. 3. Sorry? Lagi 3 ruang. Ada lagi 3 tempat cikgu perlu susun. Okey. So soalan saya, susun semua ke susun sebahagian? Sebahagian. So, apakah N kamu? Awak ada 2. Tengok sini. Tadi sebenarnya kalau kamu tengok 2 angka ni saja awak fikirkan. Semua saya tulis. Tulis 4 dulu, 3 dulu. 2. Kita ada 4 nombor, tapi nanti kita hanya pilih 3 nombor untuk disusun keluar. So 4P3. Okey, so macam mana cikgu nak tulis jawapan saya? Cik, ulang balik sekali, tak dengar ni. Putus. Macam mana cikgu nak tulis jawapan saya? Kejawapan. Arah apa? Apa darah apa? 4. 4 darab 3 je. 4 sorry? 4 darab 3. Tak. Sekarang, okey, untuk hitam tu awak tahu ada 3 cara, untuk merah itu awak tahu ada 4P3. So sekarang, macam mana cikgu nak kira berapa cara untuk cikgu buat kerja ini? Gunakan prinsip pendarapan. P3 darab 3. 4P3 darab 3. So terpulang kepada kamu kamu boleh tulis 4P3 darab 3, kamu pun boleh tulis 3 darab 4P3. Sesuka hati kamu. Hanya kebiasaan cikgu sebab kontrol di depan, maka nombor 3 tu pun cikgu tulis depan. Tapi kalau awak tulis terbalik pun tak salah. So apa jawapan dia? Sekejap. Kata tekan. 72. 72. Okey. Betul? Okey, cikgu sambung lagi. Tak apalah cikgu tak masuk jenis yang lebih susah. Kita masih ini aja sampai awak betul-betul faham. Okey. Nabil? Ya. Okey, kita buat Katakan sekarang cikgu bagi awak 2, 3, 4, 6, 8. Okey, tambah lagi 9. Okey, cikgu nak bentukkan nombor 3 digit. Okey, dan nombor itu tak boleh ulang, tak berulang. Lepas tu nombor itu kurang daripada 400. So macam cikgu katalah, kalau bentuk 3 digit, cikgu biasanya sini pun 3 digit. Cikgu tak boleh bagi lebih Okey, nombor 3 digit tak berulang, kemudian kurang daripada 400. Okey, bagi saya satu sampel dulu. 3, 2, 4. 3, 2, 4. Okay, nombor 3 digit tak berulang, kurang daripada 400. Okey, ini satu sampel yang betul lah. Okey, so di sini awak nampak kan? Nanti kita kena fikirkan, ada 3 nombor kita kena fikirkan lah. Boleh Okey, so sekarang baru kita tengok syarat kita.
kurang daripada 400. So kita akan tengok tepi ke kita tengok hujung? Depan. Okey, kita akan tengok depan. Apakah nombor yang cikgu boleh tulis di sini? 32. Supaya okey, 3, 2, okey. Cikgu boleh letak 3 dan 2 supaya nanti nilai yang cikgu bentuk itu kurang daripada 400 lah. Okey. So ada berapa cara di kawasan ini? Ada 2. Ada 2 cara. Okey. Sekarang kita tengok belakang sini ya. Belakang sini, kamu kena faham mula-mula. Okey, kalau kamu tak berapa faham lagi, awak kena tengok jari saya. Mula-mula cikgu bagi awak 2, 3, 4, 6, 8, 9. Cikgu bagi awak 6 biji. Dan antara 6 biji itu, yang cikgu boleh masuk di tempat 3 ataupun 2. Tapi yang cikgu masuk nanti salah satu aja sebab satu ruangan cikgu tak boleh masuk 2 angka. Cara ada 2, tapi satu saja kita boleh pakai lah. Okay? So cikgu akan masukkan salah satu dalam dia. So cikgu ada berapa lagi nombor perlu disusun? 5. Okay, 5. Cikgu ada lagi ni 5 nombor belum disusun. Tapi ruangan yang cikgu perlu susun ada berapa lagi? 2. 2. Jadi ada 2 tempat lagi. So ini soalan susun semua ke susun sebahagian? Susun sebahagian. Okay, susun sebahagian. So apakah N kamu? 5. Apakah dua. A kamu? 2. So cara cikgu tulis jawapan, cara saya tulis jawapan 5P2 darab 2. 5P2 darab 2. Okay, macam cikgu cakap lah ya. Awak nak tulis 5P2 darab 2 pun boleh, 2 darab 5P2 pun boleh, tak kisah. Okay, jawapan 40. 40. Okay. Contoh terakhir lah, cikgu sudah sikit-sikit boleh nak faham kan? Okay, cikgu tambah lagi contoh. Okay, siapa pula yang belum panggil? Damia Alisa? Damia Alisa? Teacher? Okay. Sekarang cikgu tak pakai nombor, cikgu pakai huruf. Tapi serupa ceritanya. Okay, cikgu bagi awak A, B, C, D, E, F, G, H. Okay. Cikgu nak bentukkan satu kod. Mungkin password. Okay. Kod ini ada 5 huruf. Okay. Syaratnya tak boleh ulang. Okay. Kemudian huruf kod ini mesti bermula dengan huruf worker. Tahu tak apa itu worker? Worker. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Okay, tapi saya satu sampel dulu. Kod 5 huruf dibentuk daripada yang cikgu bagi ini, tak boleh ulang dan mesti mula dengan huruf worker. Sampel dulu. A, B, D, F, G. Okay, 5 huruf, tak berulang, mula dengan worker dan semua A, B, D, F, G semua ada. Okay, betul? Okay, so sekarang dari sini awak nampak dah kita ada 5. Cikgu suruh bagi sampel ialah untuk siapa tidak tahu ada berapa nak fikirkan. Macam cikgu kan, kenapa cikgu buat 5 garis? Untuk siapa yang tak tahu kenapa cikgu nak buat 5 garis, awak fikir satu sampel dulu. Daripada sampel ini awak nampak, oh cikgu sinilah ada 5 garis. Kalau siapa rasa cikgu boleh lah, tak payah fikir sampel lah, terus buat. Okay ya. Okay, kita sambung So sekarang kontrol di mana? Kalau ayat dia mesti mula dengan huruf worker. Depan ke, belakang ke, tengah-tengah ke? Depan ke Depan. Dan apakah pilihan yang cikgu boleh letak di sini? A dengan E. A dengan E Okay, kenapa cikgu tak cakap, kenapa kawan kamu tak cakap IOU? Sebab IOU tak dipekarkan. So kita boleh letak A ataupun E di sini. So ada berapa cara di kawasan ini? 2. Okay, sekarang kita tengok belakang pula.
Okey ya. Kalau faham tengok jari saya. Kalau tak faham tu, siapa tak faham tu tengok jari saya. Mula-mula cikgu bagi A, B, C, D, E, F, G, H. Okey. Sekarang yang cikgu boleh masuk di tepang ialah sama ada A ataupun E. Tapi akan masuk satu aja. Cara ada dua. Masuk hanya salah satu dah saya akan masukkan. So, tangan saya ada berapa lagi huruf belum disusun? 5 5 ke 4. Tengok jari saya. Mula-mula kita ada berapa huruf? A, B, C, D, E, F, G, H. Berapa huruf di situ? A, B, C, D, E, F, G, H. Semua ada berapa huruf? 8. Nampak jari? Nampak jari saya? 8. Mula-mula saya ada 8. Yang akan masuk di depan, cikgu boleh pilih A ataupun E. Boleh pilih A ataupun E. Tapi masuk salah seorang saja akan masuk. Salah satu huruf saja cikgu akan masukkan. So, cikgu masuk satu huruf ke dalam. Mungkin A, mungkin E. So, saya ada berapa huruf lagi belum disusun? 7. 7. Okay? Bukan terus tolak 2 itu So 7. Sebenarnya kalau kamu akan tengok yang kita tolak, ini ada 8 kan? Ada 8 huruf. Sini walaupun 2 cara, tapi yang kita tolak ialah ini. Satu tempat kita tolak. So sepatutnya 7. Kamu selalu akan cakap 6 sebab awak tengok sini ada 2. Cikgu tolak 2. Kamu kena ingat, cara ada 2, nak isi salah satu saja. Tak boleh isi dua-dua di satu tempat. Okay? So ini 7. Ada 7 huruf lagi kita belum disusun. Tempat yang kita perlu susun untuk bentukkan kod ada berapa lagi? Tamia, sambung. Cepat-cepat, masa saya sudah over. Ada berapa? 4. 4. So, susun semua ke susun sebahagian? Susun sebahagian. Okay, so apakah N kamu? NPR. Sorry, semula. N7. Okay, N7. A? P lepas tu 4. Okay, P lepas tu 4. So, cara cikgu nak tulis jawapan dalam buku saya ataupun dalam cara kita nak tulis jawapan macam mana? 7P4 darab 2. Okay, 7P4 darab 2. Tekan kalkulator. 48. Sorry? 48. 48. Okay, so latihan untuk hari ini ialah latihan 4.1.4 soalan 1 sampai yang satu syarat punya. Okay, 1 sampai 7. 1 sampai 7. Sekejap sorry Okay. So di sini tadi cikgu ada bagi melibatkan huruf punya, biasanya dia akan tanya huruf vokal, huruf konsonan lah. Okay, huruf konsonan ialah selain daripada A, I, O, U. Dan dia ditepangkan di belakang tengok ayat. Ayat kadang-kadang dia mesti hujung sekali ialah huruf konsonan. Kalau dia kata huruf tepang mesti konsonan. Ikut kehendak soalan. Kadang-kadang kontrol tepang, kadang kontrol belakang. Okay. Yang lebih susah ialah nilai punya. Sebab nilai berkandung ini dan biasanya tak jelas. Kalau huruf biasanya agak jelas. Okay, so itu latihan untuk hari ini. Okay, kejap Kamu jangan leave dulu sebab kehadiran tak lengkap tadi. Okay, cikgu stop record dulu. Okay, orang-orang yang cikgu pernah panggil ini boleh leave